Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Teringat dulu zaman sekolah kan, rindu sangat masuk kelas kan. Assalamualaikum, cikgu. Semangat pula tu. Semangat kan. Okey. Apapun hari ini ada bersama dengan saya Fazli Fuad dan juga rakan saya Sofia. Sedar tak sedar minggu lepas hari Jumaat juga kan kita bersiaran. Jadi kali ini juga kami bersiaran berdua bersama dengan anda. Pastikan anda terus kekal sihat di rumah. Nak tahu sihat ke tak, kena tahulah juga. Kadang-kadang kita ni rasa macam badan kita tu rasa macam tak bertenaga. Mungkin selera makan tu hilang dan sebagainya. Kadang-kadang benda tu sebagai salah satu punca juga kita nak ke arah tak sihat tu. Kan Sofia? Sofia sihat? Alhamdulillah sihat. Tapi ada ke PKP kita tak ada mood nak makan? Ada. Biasa kat rumah ni kita makan, tak masak yang ni, masak yang tu. Tak ini beli yang tu. Tapi ada kita nak bawakan kat sini hari ini yang walaupun kita dah mungkin terbiasa lebih setahun berada di rumah, mungkin kita jangan lupa juga yang kesihatan kita ni perlu dijaga. Kenapa? Betul. Kalau kita tak sihat, kita punya imuniti pun turun. Jadi macam kebarangkalian untuk jatuh sakit tu adalah lebih tinggi. So, hari ini kita bawakan antara yang boleh kita lakukan di rumah lah, aktiviti-aktiviti sihat sepanjang PKP setahun lebih ni. Apa yang awak lakukan, Afak? Apa yang antara sukan kesenaman yang awak buat kat rumah? Sukan Alamak, rindu nak main futsal apa semua kan. Tapi sukan lah, senaman kat rumah lah. Saya banyak yang saya lakukan selain daripada senaman. Saya ada buat ni spring cleaning. Maksudnya dekat sini saya rasa anda pun boleh buat juga apa yang saya buat lah. Contohnya kalau anda ada baju-baju lama yang tak pakai. Bayangkan kita dah umur berapa sekarang ni kan? Dah umur 30-an. Baju umur belasan tahun pun ada lagi kat rumah tu kan? Serius lah? Betul, saya ada. Saya jenis macam sayang nak buang apa semua kan. Ataupun nak bagi orang apa semua. Tapi mulai PKP yang bermula 1 Jun tempoh hari. Jadi saya dah mulalah kemas-kemas apa semua. Sebab rumah bising. Ini baju ni dah sempit, dah tak muat. Sekarang makin besar kan. Bagilah orang apa semua. Simpan untuk anak kan? Baju simpan untuk anak kan? Tapi itulah, baguslah juga kan kita buat macam tu. Sebab dalam masa sama juga, kita boleh membantu orang-orang lain yang mungkin memerlukan juga dari segi pakaian ke, ataupun barang-barang yang kita tak pakai ke. Macam itulah Sofia. Dan selain kita bergerak kat rumah ni, antara yang perlu kita lakukan juga adalah untuk menenangkan diri kita. Jadi apakah aktiviti sebenarnya untuk kita memastikan bila kita stres, tertekan, rasa macam marah ke apa, kita kan duduk rumah ni tetapi kita masih kena tenangkan minda. Ini antara perkara yang boleh kita lakukan. Kita bersama dengan tetamu kita menerusi panggilan video antara pergerakan yang boleh dilakukan di rumah untuk kita menenangkan fikiran kita dan juga mendapatkan sedikit ketenangan. Kita bersama dengan Atilia. Assalamualaikum. Salam, apa khabar? Hai, alhamdulillah baik. Dengan producer sekejap nak make sure semua okey. Thank you, terima kasih. Daripada pukul 6 pagi tadi dah set up sebab nak cakap hari tu tentang apa kita boleh buat kat rumah. Sebab sekarang nampak kucing saya tengah menggigit saya ni. Alah, comel. Okey Atilia. Sekarang alhamdulillah lah banyak orang yang telah accountable untuk workout daripada rumah. Kalau saya pun dulu nak mengajar daripada rumah pun macam tak confident sangat sebab saya mengajar yoga. Lepas tu nak daripada online buat dari rumah. Macam mana kita nak adjust, macam mana kita nak tahu buat betul ke tidak, kata ke terpatah ke susah kan. Tapi lama-kelamaan dalam masa setahun ni, saya rasa macam orang pun dah okey. Lepas tu diorang suka workout daripada rumah sebab comfortable, dia punya persekitaran pun dah biasa, semua pun dah selesa. Sekarang dah anak pun join sekali. So saya rasa macam hari Isnin lepas, hari International Yoga Day, 300 orang buat online yoga dengan saya. Saya macam bangga betul. Sebab daripada dulu dapat 3 orang pun susah, sekarang 300 orang online yoga dengan saya. So alhamdulillah. Saya rasa kerana ramai yang memerlukan mental health yang lain macam sekarang level dia. Sebab kita dah stuck kat rumah, kita tak tahu apa nak buat. Kadang-kadang bila kita duduk terlalu lama kat rumah, kita tak bergerak, kita tak berjalan keluar, kita tak buat aktiviti dekat luar macam biasa tu, saya rasa kita rasa lebih penat. Sebab rasa macam kacik, terlalu banyak tengok TV baring atas katil. Kadang-kadang orang yang work from home ni pun diorang mengelak, diorang work from bed. Tapi berniaga buat kerja kan? Alamak, terasa lah. Diorang beli pula daripada online shopping yang meja boleh baring tu. Saya pun ada sekejap tapi saya rasa macam saya punya tulang belakang spine dia jadi sakit. Jadi saya banyak berkongsi tentang cara-cara untuk bernafas dengan betul, cara-cara
untuk stretching dengan betul supaya kita tidak terlalu penat kat rumah. Walaupun kita tak ke mana, tapi saya rasa lebih penat sebab kita tak buat banyak benda kan. So Atilia, antara cabarannya kan bila kita kat rumah ni kita rasa macam sangat comfortable macam Atilia cakap lah. Kita terlampau selesa. Jadi antara pergerakan-pergerakan yang orang kata tak begitu susah lah untuk seorang beginner yang baru bermula nak berniat jinak ni, apa yang boleh kita lakukan sebenarnya? Okey, misalnya kalau kita tutup diri ke, lipat kain ke, buat kerja ke, kita boleh ambil masa beberapa minit untuk menggunakan otot. Kalau kita duduk dekat atas seat tengah buat kerja ke, saya selalu nasihati student saya yang banyak buat work home ni untuk selalu stretch kita punya neck. Kita punya neck area, kita ni kadang-kadang banyak urat kan. So kadang-kadang kalau kita tidur salah, dia bagi efek yang sangat tak. Biasalah satu hari untuk tu akan fokus pada sakit tu ataupun sakit belakang ataupun lutut. Jadi itu benda-benda yang saya kelas, sakit leher, sakit bahu, belakang dan juga lutut. Jadi saya nak kongsi sikit kalau boleh beberapa exercise yang kita buat bersama. Senang. Kita tengok telinga kanan air akan masukkan ke bahu kanan macam ni. Very berat tapi boleh rasa stretch on the left side of the neck. Lepas tu kalau nak extra sikit, pakai tangan kanan tu, kita tarik ke tepi. And then the other hand, left hand, you luruskan ke bawah. So dia extra pull. Oh my god, tadi. Okay, lepas tu you boleh tukar side lah. So I akan buat pretty so kita boleh buat benda yang extra lagi. Lepas tu you boleh inhale arms up untuk buatkan nafas yang penuh. Kita kadang-kadang lupa nafas yang betul. Oh Allah, kau ni kan. Dia pun nak bersenam juga. Betul, penting. Sebab kita selalu bernafas dengan salah kalau kita apa kita notice. So kalau fikir nak tanya, you boncet perut tu you masukkan perut. Kalau bernafas melalui hidung, lalu you boncetkan tu you masukkan. Teka-teki hari ni. Saya perut ke dalam ah. Salah. Kita ambil gambar. Bila kita ambil gambar, kita akan masukkan ke dalam. Ya. Dia tu. Sebenarnya bila kita nafas dengan hidung tu, kita nak cekkan perut. Kita nak keluarkan perut sebab nafas masuk dalam. Ya, betul. Okey. Tangan kanan, sekejap je. Tangan taruh atas punya beli, you inhale, you boncetkan perut. Inhale, you keluarkan perut. Yes, lepas tu exhale, you kempiskan perut. Okey. Yes. So kalau you buat macam tu, you akan rasa dia akan rasa senang. Taklah nak. Pagi ni tenang pula. Ya. Cara pernafasan ni sangat-sangat penting juga kan, tak boleh main bernafas sahaja. Jadi kita kena tahu tempo kita untuk bernafas jugalah Atilia. Ya, pernafasan sangat penting. Ya. Kita pernafasan yang betul sangat penting. Bila kita bernafas yang betul, kita akan rasa tenang, kita akan rasa macam sangat, tak rasa anxiety. Duduk rumah kita rasakan teman saya yang suka bergerak ni rasa macam dia apa tu. Dia membantu saya relax. Betul. Okey. Gayanya juga merupakan salah satu mungkin teknik dalam nyanyian juga kan Atilia. Macam mana caranya untuk kita nak ambil nafas, nak keluarkan nafas tu kan, untuk kita nak menyanyi apa semua kan. Betul kan? Ya. Atilia. Betul. Atilia, mungkin kita boleh ambil kesempatan ni sebab sekarang ni kan masa-masa PKP sekarang ni kan ramai yang stres Atilia, ramai yang stres, jadi mungkin mengganggu sikit kesihatan mental itu. Apa pandangan Atilia berkenaan dengan isu ni? Banyak ataupun semakin ramai di antara kita ni yang mengalami masalah kesihatan mental sekarang ni. Betul. Ya. Saya pun ada mental dalam kucing saya. Kita dua ekor je tinggal kat rumah. Jadi saya rasa macam yoga banyak bantu saya. Ya. Jadi kadang-kadang berpeluh aja. Kalau you guys tak suka buat yoga, you buat je apa benda yang boleh buat you berpeluh. Tingkat itu boleh membantu banyak dalam minda you. Okey. Berpeluh, you rasa better. Sebab dulu saya mempunyai masalah insomnia, saya tidur. Saya anxiety. Terlalu banyak benda yang saya fikir besok nak buat apa semua and all that. Tapi itulah saya tak tahu apa yang saya boleh buat. Padahal saya senang je boleh berpeluh, saya okey. Tapi saya pergi jumpa doktor. Dan
benda tu senang je. Tak payah. You just berpeluh, you cuba bersenam dekat rumah. Okey. Penentukan badan, you akan cuba tidak berfikirlah tentang benda-benda yang negatif. Okey. Kita ucapkan terima kasih kepada Atilia lah, kerana ini benda yang simple je yang kita tahu. Kita kena bertenang, aktif sedikit, lupakan masalah kita, tapi itu antara perkara asas yang kita lupakan. Terima kasih memberikan peringatan kepada semua, Atilia. Antara pernafasan juga yang perlu kita jaga. Ya. Sangat penting. Pernafasan sangat penting. Okey, terima kasih Atilia. Kita jumpa lagi ya. Okey, stay safe kat rumah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okey, salam, bye-bye. Tapi betul lah Atilia sebut kan, bila kita terlampau tertekan tu, kita lupa kita hanya perlu berpeluh saja. Macam saya lah, saya boleh kongsi sikit. Ya. Kalau saya tak lari, tak boleh keluar rumah, saya akan duduk ambil bilik saya, pasang lagu, menari. Asalkan berpeluh. Sekurang-kurangnya 1 jam. Kerana lepas tu perasaan dia macam kita akan sedikit sebanyak rasa hilang tekanan tu. Kalau kita duduk kat rumah ni, yang paling penting kita kena ada keluarkan sedikit peluh lah. Saya ada terbaca, kalau anda semua yang mungkin berada dekat rumah sekarang ini, kita boleh melakukan senaman ringkas. Maksudnya bila? Kadang ada orang macam terfikir, bila nak buat senaman ringkas ni? Okey, saya cadangkan untuk anda yang nak buat senaman ringkas ini dalam masa 3 jam, buat 10 minit saja. Jadi dalam masa 3 jam. Contoh kita buat pagi ni pukul 8 kan? Pukul 8 kita buat 10 minit. Jadi pukul 11 nanti 10 minit. Saya rasa satu hari tu kita boleh buat dalam 3 set. 3 set 10 10 10 setengah jam. Jadi satu hari tu setengah jam kita mungkin boleh bersenam lah. Macam mana caranya nak senam tu, Sofia? Nak macam saya okeylah sebab saya ada dumbbell kat rumah apa semua kan. Kalau yang mana ada anak kecil tu, angkat je lah. Angkat anak kita. Itu pun senaman juga. Adakah timbang bola juga dikira sebagai senaman ringkas? Betul. Betul. Kalau ada bola tu bagus juga. Okey. Keeping kan? Keeping. Okey, kita nak meraihkan demam Euro sekarang ni kan. Jadi kita, seperti mana anda tahu, kita dah memaparkan antara pemain-pemain ke-12 di MHI untuk memberikan kita apakah paparan expectation mereka berkenaan dengan Euro 2020. Dan menerusi panggilan video ketika ini, kita bersama dengan Amirul Ashraf, penyokong pasukan Belgium Euro 2020. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Amirul, Amirul. Ni tiru saya lah. Saya pun memang support Belgium juga ni. Okey, nak tanya Amirul lah. Okey, Amirul. Tahniah, pasukan kita dah pun layak ke peringkat yang seterusnya. Seperti mana yang dikatakan ramai lah. Belgium ni merupakan salah satu daripada pasukan yang kuat lah. Sebab sekarang ni Belgium kan ranking nombor 1 dunia kan. Okey, jadi kita terus saja nak tanya kepada Amirul. Amirul, bagaimana Amirul melihat prestasi pasukan Belgium ni? Apabila dalam peringkat kumpulan, mereka ni pun menunjukkan prestasi yang membanggakan. Dan sekarang ini akan menentang Portugal pula ni. Jadi bagaimana expectation Amirul berkenaan dengan perlawanan itu nanti? Okey, sepanjang Euro 2020 ni saya tengok prestasi pasukan Belgium agak cemerlang dan tak dinafikan dalam grup B itu sendiri adalah kita berhadapan dengan pasukan-pasukan yang agak mudah lah bagi pasukan Belgium. Ya. Okey. Dan kita berjaya memenangi semua perlawanan dan mendapat tempat pertama dalam grup. Okey. Kita melihat saingan kalah mati yang akan datang ni kan. Apa antara ramalan yang boleh dikongsikan bersama kita antara pasukan-pasukan yang cukup hebat ni bertemu dalam pertembungan kali ini? Begitu awal sekali. Okey, kalau kita tengok dalam pusingan ke-16 ni memang akan makin susah bagi pasukan Belgium sendiri sebab kita akan berhadapan dengan pasukan Portugal. Jadi itu bagi saya mungkin antara perlawanan tumpuan lah. Jadi Belgium, dari situ mungkin kita boleh tengok prestasi sebenar pasukan Belgium. Okey, bagi pandangan Amirul selaku peminat pasukan Belgium, anda katalah kalau misal kata Belgium mampu untuk menewaskan Portugal, di manakah titik kemenangan itu? Adakah Amirul melihat dari segi gabungan antara pemain seperti Kevin De Bruyne, Lukaku ataupun mungkin kita lihat Eden Hazard ataupun mungkin percaturan Roberto Martinez itu mampu untuk menggugat kesebelasan utama pasukan Portugal nanti, Amirul? Okey, kalau ikutkan kekuatan pasukan Belgium ni bagi peribadi saya lah, dia bermula daripada De Bruyne. Okay. Kalau De Bruyne main bagus, memang satu pasukan tu akan bagus. Okey. Dan untuk Romelu Lukaku juga kita tak nafikan dia memang seorang striker yang prolific. Memang kalau kita bagi bola dia memang akan skor. Baik. So Belgium ni adalah satu pasukan yang lengkap lah bagi saya. Okey, Amirul nak tanyalah. Kita terbaca sikit tentang Amirul ni. Memang sejak kecil, sejak zaman sekolah lagi dah bersengkang mata untuk menonton segala perlawanan bola. Jadi macam mana perjalanannya dan mungkin antara
Okey, perlawanan yang paling tak boleh dilupakan oleh Amirul lah setakat ini, yang paling impactful sekali. Okey, minat bola ni sebab daripada kecil memang kita dah dilahirkan dan dikelilingi orang yang minat bola juga. So memang perkara biasalah kot. Kalau orang lain minat bola, kita pun akan minat bola. Okey. So pengalaman yang paling impactful sekali adalah masa tu World Cup 2010. Zaman yang dekat Afrika. Itu bagi saya adalah World Cup yang paling rancak lah. Betul. Masa tu saya tengok bola pun di asrama. Ya. Curi-curi tengok. Yelah, best sebab masa tu bukan zaman COVID. Boleh tengok ramai apa semua kan. Okey Amirul, akhir ni. Betul. Okey, expectation. Belgium, Portugal. Berapa kemenangan Belgium dan mungkin boleh beritahu siapa yang skor nanti. Prediction berapa? Okey, prediction saya untuk Belgium melawan Portugal adalah 2-1. Siapa skor? Siapa skor? De Bruyne 1, Hazard 1. Okey, yang Portugal saya tahulah siapa skor. Mesti Ronaldo kan. Siapa lagi? Ya. Betul, sebab Ronaldo sebenarnya memang memerlukan gol untuk mencipta sejarah pemain yang mencatat jaringan gol paling banyak di dunia. Kan, itu yang kita harapkan. Okey, baik. Terima kasih Amirul. Kita harapkan Belgium masuki kita menang insya-Allah nanti. Terima kasih Amirul. All the best. Baik. Untuk Belgium ni, jadi kehangatan dirasa dan saya pasti Afad pun jenis yang tak boleh tinggal. Eat, sleep, repeat football. Saya bukannya cakap apa. Saya tak macam tu. Oh, bukan? Okey, jangan salah sangka. Okay. Saya akan berjaga malam kalau tengok pasukan kegemaran saja. Ataupun peluang-peluang hebat. Contohnya nanti macam contoh England akan menentang Jerman. Itu salah satu dari pertempuran yang hebat juga. Jadi kita nak tengoklah sama ada pasukan-pasukan yang favourite kita ni mampu layak ke seterusnya. Kita perlukan pasukan-pasukan ni sebab apa? Ianya menambahkan lagi kehangatan. Contohnya macam Perancis sekarang berada di kedudukan kedua dunia. Jadi kita harapkan pasukan-pasukan yang kuat ni akan layak ke peringkat seterusnya. Barulah macam best perlawanan tu kan. Saya tahu ramai kawan-kawan saya nanti tunggu England versus Germany. Tapi kita nantikan segala kehangatannya. Jerman? Saya England? tak decide lagi lah. Tak decide lagi. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bawakan satu topik yang sangat-sangat penting untuk kita semua cakna berkenaan dengan pendedahan wujudnya karta pengurusan jenazah COVID-19. Pastinya untuk tatapan kita semua hanya di Malaysia hari ini. Ya, jangan ke mana-mana. Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Selamat bersarapan pagilah kepada anda semua yang mungkin tengah makan bihun sup. Bihun sup berbagi. Bihun goreng, nasi lemak apa semua kan. Okey, kita nak cakap satu benda yang serius lah kan, Sofia, kan? Iaitu berkaitan dengan wujudnya kartel pengurusan jenazah COVID-19 ini. Sebab apa? Sebab mungkin sebelum ini mungkin kita lihat bahawa orang yang meninggal dekat di hospital dan sebagainya, kita tak nampak tau. Andai kata kalau kita ni salah seorang ahli keluarga, barulah kita tahu sebenarnya wujud perkara sebegini rupa. Sebab bagi pemahaman saya lah kan, mungkin kita lihat bahawa pengurusan jenazah itu kan kita kan ahli keluarga waris kan tak boleh kan nak sertai proses dan sebagainya. Bagi saya sebagai orang luar, saya rasa macam okey, mungkin segala proses bayaran apa semua tu kan diselesaikan oleh pihak yang bertanggungjawab, contohnya pihak hospital kan. Tapi pendedahan yang dibuat oleh salah seorang daripada pengguna Twitter ini katanya bahawa ibu saudaranya meninggal dunia kan, dan pihak di sana mengenakan bayaran sebanyak RM1,800. Dan bukan setakat itu sahaja, bahawa pengguna Twitter ini mengatakan bahawa dia pun dah bayar deposit RM750 untuk proses penggalian kubur dan sebagainya. Jadi pada hari ini Sofia, kita ingin bersama dengan individu tersebut. Kita terus saja bersama dengan Cik Muhammad Karim, mangsa kartel pengurusan jenazah tersebut. Assalamualaikum Cik Karim. Assalamualaikum Cik Karim. Waalaikumsalam. Ya. Cik Karim, boleh kongsikan bersama kita sedikit sebanyak untuk pemahaman semua supaya tidak ada lagi yang tertipu dengan kewujudan kartel sebegini. Bagaimana proses dan titik penemuan kisah berurusan dengan mereka yang bertopengkan NGO ini? Kongsikan. Okey, kita ni dah sebulan lebih lah kalau tak silap saya. Masa tu ibu saudara saya meninggal disebabkan COVID lah. Disebabkan COVID, jadi keluarga dia yang immediate, maksudnya anak-anak dan suami tak boleh lah nak menguruskan sebab mereka sedang kuarantin. Betul. Jadi sebab kami waris yang terdekat selepas keluarga, jadi keluarga arwah minta kami tolong uruskan lah. Sebelum ni kami difahamkan kalau kematian biasa ada khairat kematian, pihak masjid boleh menguruskan dan sebagainya, dan memang ada pihak masjid yang dah di-train untuk
handle mayat COVID. Baik. Tapi itulah dalam perkara ni bila kami cuba berurusan dengan pihak hospital, kata dah ada ditetapkan petugas yang tertentu. Okey, jadi daripada apabila diumumkan kepada keluarga Encik Karim berkenaan dengan pemergian ibu saudara, automatik selepas itu disarankan oleh pihak hospital untuk menggunakan servis ini ke bagaimana sebenarnya? Itu disarankan? Yang tidak disarankan memang di dinding bilik mayat pun memang dah diletakkan nama pihak tertentu ni. Baik. Maksudnya mereka ni saja yang boleh dikontak untuk pengurusan jenazah lah. Cik Karim, ada tak macam berlaku perbincangan antara kedua-dua pihak, sama ada bagi pihak Cik Karim sendiri dan juga pihak hospital? Sebab mungkin Cik Karim kata okeylah, bayaran yang dikenakan mungkin agak tinggi, jadi mungkin ada kita nak nego lah sikit harga tu, ataupun mungkin Cik Karim kata Cik Karim kenal ada beberapa syarikat luar yang boleh mengendalikan pengurusan jenazah ibu saudara Cik Karim, ataupun memang totally memang tak boleh nak berbincang, memang mereka ni dah decide memang kena juga menggunakan perkhidmatan mereka, atau bagaimana? Pada awalnya yang bayaran 1,800 tu iaitu bayaran yang bila saya tanya-tanya pada orang lain, kata 1,800 selalunya termasuk semua package lah, maksudnya daripada mandi, kafan, transport ke kubur dan tanam dan sebagainya. Jadi lepas tu, masa tu kebetulan saya ada sahabat yang menjalankan NGO yang pengurusan jenazah lah. Jadi kami cuba berbincang dengan pihak hospital. Pihak hospital memang dia takkan cakap secara direct kena gunakan servis orang ini, tapi bila kami cuba berusaha, dia bagi nombor ni lah, dia kata kena kontak pihak ni untuk urusan jenazah. Jadi kami cuba bincang lah, dan saya cakap lah kami dah engage satu NGO yang boleh menguruskan jenazah COVID dan dah dilatih dan sebagainya. Pada asalnya dia bersetuju kan. Ini maksudnya tiada bayaran lah kepada pihak mereka, dan kami pun okeylah, lega kan. Pada NGO tu pun kami ada buat bayaran, tapi tak tinggi sangat lah. Tak tinggi sangat lah. Lagi pun kami kenal dengan kawan-kawan kan. Kami kan okeylah. Lepas tu bila dah sampai di sana, apa yang dibincangkan tu tak berlaku. Maksudnya pihak di sana insist juga memerlukan pihak mereka untuk menguruskan, dan mereka meminta bayaran tu lah. Dan jenazah COVID sebenarnya tak dimandikan pun, tapi bila dia cakap pada saya, jenazah COVID dimandikan. Bila saya tanya balik, bukan jenazah COVID hanya di Tayamum ke? Jadi dia tak sangka lah yang saya tahu proses apa semua ni lah. Okey Cik Karim, pendek ceritanya sekarang ni yang 1,800 tu Cik Karim dah langsaikan ke atau bagaimana? Bukan 1,800 sebab saya tak ambil full package. Okey, baik. Saya cuma bayar 700 untuk kafan dan untuk tayamum saja. Dan solat bagi package lah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Encik Karim memberikan kita sedikit pencerahan apa yang telah berlaku kepada keluarga Encik Karim, dan takziah kita ucapkan atas pemergian ibu saudara. Semoga terus diberikan kekuatan. Baik. Kita bersama dengan Encik Karim tadi, dan pastinya ini satu perkara yang mengata masih fresh lagi kerana kita melihat bahawa setahun lebih saja dengan COVID-19, dengan kematian dan segalanya, dan ada pula pihak yang tidak bertanggungjawab cuba untuk membuatkan isu kematian ini sebagai satu barang niaga. Dan kita dapat perincian daripada Ustaz Muhammad Riza Kamaruddin, seorang sukarelawan pengurus jenazah, untuk memberikan kita gambaran penuh berkenaan isu ini juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Ustaz, tadi kita dah pun bersama dengan salah seorang daripada mereka, yang mana mungkin salah seorang mangsa lah kan, boleh kita katakan dekat sini. Ustaz, secara peribadinya, Ustaz yang dah berpuluh-puluh tahun mengendalikan pengurusan jenazah dan juga sekarang ini pun menguruskan jenazah COVID-19. Secara peribadi, pandangan Ustaz lah berkaitan dengan isu ini. Sebab betul ke sebenarnya perkara ini baru berlaku, atau sebelum ini pun memang dah pernah berlaku Ustaz? Dan tadi pun kita pun dah ada terbaca juga yang mana mungkin untuk nak uruskan jenazah COVID-19 ini tidak perlukan sebarang bayaran dengan Sofia kan? Tapi ada mungkin orang luar yang mungkin mengenakan bayaran. Adakah betul ada kena bayaran sikit ke, percuma ke, atau bagaimana Ustaz untuk perinciannya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bayaran ni dia tetap ada kos. Ya. Dia tetap ada kos. Kemudian tinggal lagi sukarelawan ataupun NGO yang membabitkan diri dalam urusan jenazah ini, sama ada mereka nak mengenakan bayaran atau tidak mengenakan bayaran. Baik. Kalau untuk pengurusan COVID ini, secara dasarnya tidak ada kos pun kepada mayat itu. Okey, maksud saya tidak ada kos tu begini. Tidak seperti jenazah lain, kita kena sediakan kain kafannya, peralatannya segala macamnya. Tapi bila jenazah COVID ini dia tak perlu mandi dan tak perlu dikafankan seperti biasa. Kafannya 3 juga, cuma lapisan pertama itu daripada kain daripada hospital. Yang keduanya, lapisan kedua dan ketiga dia dimasukkan ke dalam body bag yang telah disediakan oleh pihak hospital. Baik. Okey. Kemudian dia akan dibawa ke bilik pengurusan jenazah untuk ditayamumkan dan disolatkan. Cuma tinggal lagi petugas yang menjalankan tugas proses dalam bilik jenazah itu sepaling tidaknya ada 4 ke 5 orang. Kos yang ada di situ ialah kos PPE yang dipakai itu. Baik. Baik. Kos PPE itu kalau harga pasarannya antara 40 ke 50 ringgit sahaja. Okey, tapi alhamdulillah kami di TFK kami dapat sumbangan secara percuma, bantuan secara percuma. Jadi tak ada kos kat situ bagi pihak kami. Okey. Okey kan? Di situ dah tak ada kos. Okey. Kemudian jika ada pun kos ialah kos transport. Dan ada juga NGO insya-Allah seperti kami pun menyediakan kos transport secara percuma. Baik. Sebab segala kos itu kita mendapat sumbangan dan dana awam. Jadi kawan-kawan warga NEP semua menyumbang, menginfak untuk kami buat kerja ni. Jadi tidak ada lagi kos kat situ. Baik. Okey, kalau ada kos yang ketiga pun ialah kos pengkebumian. Yang ini di luar bidang kuasa kami, di luar bidang kuasa hospital, di luar bidang kuasa NGO, sebab tanah kubur itu akan ditadbir oleh Badan Khairat Kematian. Satu tempat masjid dan sebagainya. Baik. Kalau dikirakan kos secara tinggi nak cas sampai 700-800, saya katakan bahawa jenazah COVID-19 ini kosnya sangat minimum. Kecuali kalau sekiranya NGO itu terpaksa membeli sendiri PPE, maka itulah kosnya. Baik. Ustaz. Itu jelas ya? Ya. Itu sangat jelas. Dan kita juga difahamkan antara negeri-negeri seperti di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya diumumkan yang tiada caj dikenakan untuk pengenalan jenazah COVID-19 ini. Itu dah diumumkan dan ini yang menjadi persoalannya juga. Adakah Ustaz melihat isu ini mungkin kerap kali naik di negeri yang tinggi angka COVID-19-nya ataupun ia agak scattered di seluruh negara? Bagaimana pemantauan Ustaz? Alhamdulillah, sebenarnya bukan negeri-negeri itu, semua negeri pun saya rasa semua negeri termasuk Penang dan ini ada badan kerajaan yang mengambil tindakan untuk menaja. Macam di Pulau Pinang, zakat dan sebagainya mengambil peranan. Jadi untuk memberikan perkhidmatan terakhir secara percuma. Jadi disediakan di sana bantuan-bantuan yang diperlukan. Okey. Kan? Cuma tinggal lagi suatu kelemahan masyarakat kita ialah mereka tidak tahu hak mereka untuk memilih sendiri pengurusan jenazah yang pengendali yang boleh menguruskan jenazah ahli keluarga mereka. Walaupun di sana tertera di bilik-bilik mayat itu nombor-nombor NGO yang ataupun pengendali jenazah, tetapi mereka tidak boleh dipaksa untuk menggunakan perkhidmatan penama-penama tersebut. Dia tetap hak kepada ahli waris itu untuk memilih mana-mana pengendali untuk menguruskan jenazah ahli keluarga mereka. Dan pihak hospital, kalau saudara nak tahu, bahawa pihak hospital memang tidak menyediakan perkhidmatan juru mandi, cuma pihak hospital menyediakan bilik pengurusan jenazah sahaja. Selebihnya ditanggung oleh waris. Bagaimana waris nak berurusan terpulang kebijaksanaan waris. Ya, ini yang kita perlu tahulah sebab yang macam saya sebutkan tadi, mungkin kita sekarang ni mungkin tidak ada yang terkena kan COVID dan sebagainya, tapi ini pendedahan yang harus diberikan pendedahan juga pada hari ini sebenarnya. Okey, jadi apa yang Ustaz katakan tadi sebenarnya, kita ni sebagai waris memang mempunyai hak lah kan untuk kita nak menentukan siapa yang ingin mengendalikan jenazah si mati kan. Jadi
pihak hospital mungkin boleh mencadangkan, tetapi totally 100% pihak waris sendiri yang boleh memilih, kan Ustaz, macam tu Ya, betul. Okey, baik Ustaz. Yalah, kadang-kadang dia ada di antara kita yang mungkin yalah kita dah bersedih kan di atas kematian keluarga kita dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita tidak mempunyai pelbagai idea ingin memilih siapakah yang ingin mengendalikan jenazah dan sebagainya. Jadi bagaimana Ustaz untuk kita nak menyelesaikan perkara ini? Mereka ni macam tidak tahu. Kadang-kadang bila kita dapat pendedahan ni, mungkin ada di antara kita yang macam kita takut-takut. Okey, pengendali macam ni mungkin ada bayaran. Yang ni tak ada bayaran. Jadi macam mana kita nak mengenal pasti yang ni ada bayaran yang tinggi ke atau tidak? Bagaimana Ustaz? Pertamanya dia kena tahu, dia kena buat siasat dululah. Ya. Bertanya itu lebih baik. Jangan jangan buat keputusan secara terburu-buru. Di pihak kalau anda berada di sekitar Lembah Kelang, boleh hubungi kami untuk maklumat, boleh hubungi kami di talian 012 713 3677. Ini untuk, jadi kita akan sedia membantu sekiranya ada ruang, kan? Kita sedia akan membantu ada ruang. Dan insya-Allah kita juga ada kerjasama yang baik dengan mana-mana dengan hospital untuk kita masuk. Dan juga kalau di Selangor ini, contoh di Selangor, alhamdulillah kami memang telah pun diberikan autoriti penuh oleh Jabatan Agama Islam Selangor untuk mengendalikan pengurusan COVID ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz memberikan sedikit pencerahan dan juga selamat berjuanglah dalam membantu keluarga-keluarga yang memerlukan ini, khususnya dalam pengendalian jenazah COVID-19. Kita ucapkan terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz. Itu ada kita sebagai seorang Muslim ni, kita mengerjakan salah satu daripada fardu kifayah, kan? Betul. Okey, jadi inilah pendedahan yang kami bawakan. Jadi sebenarnya kalau syarikat yang ingin mengendalikan pengurusan jenazah COVID-19 ini bukan syarikat yang biasa-biasa sahaja dan perlu mendapat sijil pentauliahan daripada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Okey, itu yang paling penting, kita kena periksa benda tu. Betul, kita periksa benda tu dan kita harapkan agar keseragaman ini dapat dicarilah, mungkin ni boleh mendapat sedikit perhatian pihak berkuasa dan sebagainya untuk melihat kalaulah ada kaitan ini satu, mungkin ada 2, 3, 4 lagi dalam satu negeri itu. Itu yang perlu kita pantau dan lihat juga. Dan kita banyak perkongsian yang seterusnya. Ya, banyak perkongsian. Sofia, kalau kita lihat kita baru-baru kan itulah tempoh hari raya Aidilfitri. Kita tak boleh nak lakukan ziarah dan sebagainya, kan. Kita harapkan untuk raya haji ni bolehlah, kan. Lebih kurang dalam tak sampai sebulan ni. Tapi kalau kita ikut dari segi jumlah hariannya tu, makin lama makin tak nampaklah tak nampaklah penurunan ke ataupun tinggi apa semua, kan. Tapi nampak lebih bertinggilah, kan. Jadi ianya mungkin tak bolehlah kita nak rentas negeri dan sebagainya untuk Aid Adha ni. Ataupun kalau sebelum ini mungkin kalau kita nak melakukan ibadah korban ni, saya pasti 3 bulan awal ni pihak pengurusan masjid atau surau dah pun adalah nama-nama mereka yang nak membuat ibadah korban ini, dah sediakan lembu dan sebagainya. Tapi disebabkan kekangan PKP ini, kita ada salah satu daripada langkah alternatif di mana anda boleh mengerjakan ibadah korban menerusi kembar korban 1001 asnaf. Okey, jadi untuk memperkatakan tentang perkara tersebut, kita terus saja bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya sihat. Saya doakan Ustaz pun sihat juga kat sana. Ustaz, macam saya sebutkan tadi, ini salah satu alternatif untuk mereka yang ingin melakukan ibadah korban daripada 1001 asnaf ni, kembar korban ini. Jadi sebagai permulaan, mungkin Ustaz boleh kongsikan berkaitan dengan program ini, Ustaz? Baik, terima kasih penonton-penonton Malaysia yang dimuliakan semuanya. Terlebih dahulu saya nak kongsikan YBIM ataupun Yayasan Budi Ihsan Malaysia ni merupakan sebuah pertubuhan amal yang kita memperjuangkan kebajikan golongan fakir miskin di mana jua mereka berada dan tanpa mengira latar belakang, agama, bangsa dan keturunan. Dan sejak YBIM ditubuhkan 3 tahun lepas ni, macam-macam aktiviti dah kita buat. Ya, antaranya ada program bantuan makanan harian, program bantuan kecemasan tunai, program bantuan sokongan kesihatan, program membaiki rumah asnaf yang daif, dan juga program terbitan majalah Suara Asnaf di sepanjang tahun. Dan untuk pagi ini kita nak kongsikan tentang program Kembara Korban
1001 asnaf yang kita sedang anjurkan dan kita telah wawarkan sejak beberapa bulan yang lalu. Dan program ini atau korban ini kita akan laksanakan di dalam dan juga di luar negara, khususnya di negara-negara Afrika seperti di Chad, di Nigeria serta negara Timur Tengah. Yang istimewanya tahun ini kita bersama dengan Palestin. Kita akan buat korban di Gaza, di Palestin. Dan untuk program korban dalam negara, pihak YBIM atau Yayasan telah pun kita buat kerjasama dengan Persatuan Penternak Tempatan iaitu Koperasi Grup Transformasi Ruminan atau GTR yang akan berperanan sebagai pembekal haiwan korban untuk ibadah korban di dalam Malaysia. Jadi dengan kerjasama ini kita dapat mengagihkan daging-daging korban dengan lebih meluas lagi ke seluruh Malaysia tanpa untuk menjejaskan mutu dan kualiti daging-daging tersebut. Jadi maknanya 2 dalam 1. Jadi buat rakan-rakan penonton yang nak menyertai, anda tak perlu risau kerana apa? Orang fikir habis kita utamakan orang luar negara. Habis dalam negara macam mana? Tak dilupakan. Yang asnaf, yang susah, fakir miskin di Malaysia juga akan kita berikan perhatian juga menerusi kerjasama dengan pihak GTR ini. Ya, betul. Jadi kepada anda semua penonton di Malaysia hari ini, kalau ada di antara anda yang ingin berdaftar untuk program ini, silalah untuk anda ni kita imbas sahaja QR code yang terpapar di skrin anda kan untuk mendaftar, senang saja. Okey Ustaz, kita nak tahulah kan kelebihan yang dimiliki daripada pihak YBIM sendiri untuk nak mengendalikan program ini, dan pendek kata kenapa harus kita semua ni memilih daripada pihak YBIM untuk kita melakukan ibadah korban untuk tahun ini Ustaz. Ya, satu perkara yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah yang mana Nabi agak sedikit memberikan satu pesanan yang membuatkan kita rasa resah kalau kita tak buat korban ni. Apa dia? Kata Nabi, siapa-siapa yang ada kemampuan, siapa-siapa yang ada kelebihan, dia ada kemampuan rezeki, tapi dia sengaja tak nak berkorban, dia tak nak masuk untuk melaksanakan ibadah korban ini, maka kata Nabi, jangan dekati tempat solat kami. Ini macam satu warning, satu amaran daripada Nabi. Mana-mana orang ada rezeki, dia boleh buat korban, tapi dia sengaja tak nak buat. Maka Nabi kata, jangan dekati tempat solat kami. Jadi ini juga merupakan satu perkara untuk kita ambil peluang yang mana pihak YBIM menyediakan kesempatan ini untuk anda laksanakan korban. Dan istimewanya tahun ni yang merupakan tahun pertama kami anjurkan korban di Palestin. Contoh-contoh sudah kita buat di negara-negara luar yang lain. Tapi tahun ni memandangkan kita nampak keadaan ramai kita rakyat Malaysia yang begitu simpati, yang begitu hiba dengan apa yang berlaku di Palestin. Jadi kita juga ambil inisiatif, walaupun kita tak dapat ke sana kan, tapi kita dapat menyalurkan sumbangan kita dengan ibadah korban di Gaza, di Palestin, kerana kita ada pihak ataupun wakil kita di sana yang akan menguruskan korban di Palestin sana. Dan juga ini untuk pengetahuan kawan-kawan semua penonton-penonton, YBIM kelebihan yang utamanya adalah sistem pengurusan ibadah korban yang teratur dan profesional, yang mana baru-baru ni kami telah pun memperoleh sijil ISO 9001-2015 khusus untuk penganjuran ibadah korban. Untuk maklumat penonton juga, dengan adanya pensijilan ISO ini, semua peserta yang mendaftar dengan pihak YBIM tak perlu risau dengan ketelusan, kelancaran pelaksanaan ibadah korban ini yang kami lakukan. Jadi jangan buang masa, kita ada QR ataupun kod QR yang boleh anda imbas, anda boleh scan di situ, dan terus boleh hubungi nombor talian yang tertera. Dan juga ini penting juga untuk pengetahuan semua, berapa harganya tu, iaitu serendah RM390 sahaja untuk satu bahagian, dan RM2,730 untuk satu ekor lembu. Yang selebihnya itu mungkin unta, mungkin haiwan yang lain. Kalau anda nak tahu maklumat, boleh saja ke laman web yang tertera atau hubungi nombor-nombor yang tertera pada skrin anda. Ya, untuk anda nak mendapatkan maklumat, untuk anda semua yang nak mendaftar, imbas sahaja QR code yang terdapat ataupun terpapar di skrin anda. Ustaz, tadi Ustaz ada mention ataupun bercakap tentang kita nak melakukan ibadah korban di luar negara, kan? Ada mungkin di antara kita macam terfikir-fikir, kan, kenapa agaknya kita ni nak melakukan ibadah korban di luar negara, sedangkan dekat dalam negara kita ni pun ramai golongan asnaf yang mungkin memerlukan. Adakah mungkin disebabkan harga kos untuk kita nak membuat ibadah korban di luar negara itu lebih murah sikitlah berbanding dalam negara kita, atau bagaimana Ustaz?
Ya, kita tidak nafikan bahawa memang adalah cakap-cakap orang yang mungkin kata kenapa kita sibuk dahulukan orang luar negara berbanding dalam negara. Tetapi pihak YBIM telah pun membuktikan kepada semua yang mungkin tertanya-tanya selama ini bahawa kita sesekali tidak meminggirkan asnaf maupun fakir miskin, orang susah di Malaysia. Sebab apa? Yang luar negara pun kita bantu, dalam negara pun kita bantu. Kenapa? Atas dasar akidah Islamiah ataupun atas dasar ukhuwah kita, persaudaraan, merentasi sempadan warna, kulit, keturunan, bangsa semua, kita tetap juga akan memberikan sumbangan bantuan. Kenapa? Bila penularan wabak COVID-19 ini yang melanda ke seluruh dunia ini, dia memberi kesan yang lebih teruk lagi kepada rakan-rakan kita yang sememangnya negara-negara luar yang kalau sebelum COVID pun memang hidupnya susah. Maaf ya, ada yang minum air lumpur, ada yang koyakkan kotak-kotak rendam buat makanan. Macam kita roti canai, dia kotak tu rendam buat makanan. Tak kesian ke? Jadi dalam setahun nak jumpa daging pun susah. Jadi adakah kita tak pernah ada rasa macam kasihan di hati kita? Ya, memang kita pun dalam susah, kita pun dalam keadaan tertekan, tapi alangkah moleknya kita bersedekah, kita menyumbang, kita membantu. Walau dalam susah, pasti Allah akan bantu kita. Berdasarkan hadis yang mana Nabi SAW bersabda, Wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan tolong hamba-hambanya dengan syarat hamba-hambanya tolong saudara-saudaranya yang lain. Kita tolong saudara kita, Allah janji Allah akan tolong kita pula nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah. Jadi jangan buang masa, boleh saja terus ke website kami www.ybim.org.my. Itu dia. Okey, ataupun anda boleh imbas QR code seperti mana yang terpapar di skrin anda ini. Okey, baik Ustaz, sekali lagi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah caranya untuk kita ni. Saya rasa ramai dah yang mungkin dah imbas kan, dah rasa macam dah berminat dah nak menyertai ibadah korban yang dianjurkan daripada pihak YBIM ini. Jadi mungkin boleh kongsikan sekali lagi Ustaz bagaimanakah caranya selain pada kita senang saja QR code scan ataupun macam mana cara yang lain Ustaz? Ya, terima kasih. Penonton-penonton semua, jangan risau. Bagi anda yang mendaftarkan diri, yang menyertai ibadah korban bersama dengan kami, YBIM, Kembara Korban 2021 ini, selain anda akan dapat CJ penyertaan dan juga program korban ini adalah program korban yang telah pun mendapat pensijilan ISO dari sudut pengurusannya, sistemnya yang dipercayai dan diyakini, dan juga anda mudah sangat untuk nak berurusan kerana banyak talian nombor-nombor telefon tu yang ada tu. Banyak tu, tak ada alasan kata kami call tak dapat, kami cuba hubungi tapi tak tembusi talian ke apa. Jangan risau, pihak kami, wakil-wakil kami senantiasa menanti panggilan anda semua. Dan ingat, jangan daftar akhir-akhir waktu nanti, kerana nanti dia jadi kalut. Daftar awak, daftar segera. Kan, kerana kita akan memudahkan urusan korban dan akikah pun kita buat juga. Bagi anda yang mungkin baru dapat cahaya mata, insya-Allah ini peluangnya kita raih pahala walau di musim susah. Betul. Dan saya difahamkan ada hadiah istimewa yang menanti peserta-peserta yang bertuah. Betul. Okey, baik. Terima kasih Ustaz kerana memberikan penerangan tentang ibadah korban yang dianjurkan daripada pihak YBIM ini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah kita telah pun bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, Duta Kehormat Yayasan Budi Ihsan Malaysia ataupun YBIM. Kita dah berhenti berehat seketika. Kejap lagi Sofia akan bercakap berkenaan dengan salah satu pada perkara yang menarik juga, iaitu berkaitan dengan ancaman cyber yang menggugat keselamatan sesebuah negara. Segalanya di MHI sebentar lagi. Masih bersama kami di Malaysia hari ini dan so tentunya kita akan memberikan anda antara gambaran penuh lah bagaimana kita boleh melindungi diri kita daripada aspek ancaman serangan cyber ni yang semakin hari ketika PKP ni semakin melia. Di sebelum itu kita kongsikan dulu antara angka COVID yang terkini. Okey, jom kita lihatlah angka statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia setakat semalam. Okey, dan seperti mana yang dikatakan semakin hari semakin meningkat. Kita jangkakan, kita harapkan akan berlaku
berlaku penurunan di bawah 4,000 untuk kita ke fasa yang kedua untuk pelan pemulihan negara. Tetapi kita lihatlah dekat sini 5,841 angkanya menjadikan kes secara keseluruhannya 716,847. Sebenarnya ianya berlaku sedikit peningkatan 597. Saya rasa bukan sikit ni, tinggi ni kan, dekat 600 kes. Kalau sebelum ini 5244, semalam 5841. Apa yang membimbangkan kita adalah secara puratanya jumlah kes aktif itu masih lagi berada di ambang yang membimbangkan, iaitu 61,162 kes. Kita lihat untuk taburan di setiap negeri. Okey, Selangor masih lagi berada di carta yang teratas dengan 2,072 kes, okey. Dan diikuti oleh negeri-negeri yang lain, contohnya seperti Negeri Sembilan 781, Sarawak 581, KL 552 dan juga Johor 346. Okey, dan semakin lama semakin meningkat. Dan kita lihat juga untuk angka kematian pun membimbangkan juga, tetapi apa yang merisaukan kita sekarang ini adalah brought in dead ataupun mereka yang meninggal sebelum sampai ke hospital. Okey, dan ini dia sebenarnya difahamkan ada terdapat 30 kluster baru, dan seperti mana yang dikatakan daripada pihak MKN sendiri, yang mana kluster ini majoritinya datang daripada sektor pekerjaan. Kita harapkan akan berlaku penurunanlah pada hari ini, dan yang paling penting sekarang ini kita ingin mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok. Okey, ini dia seperti mana yang saya katakan tadi, yang bawah itu brought in dead, BID. Okey, sebanyak 11 kes kematian dicatatkan semalam, dan kita tidak boleh nafikan, menidakkan 53 kematian melibatkan warga emas yang berusia 60 tahun dan ke atas. Okey, bercakap tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PICK, ayuh sama-samalah kita untuk mendaftarkan diri yang mana belum mendaftar, dan saya percaya ramai yang daftar tapi masih lagi belum mendapat tarikh janji temu itu kan. Jadi kita harus bersabar dan terus bersabar. Sebab kalau saya macam cemburu melihat di negara luar, Sofia, contohnya tengok bola lah kan, dekat stadium. Okey, bagaimana agaknya mereka ini boleh memberikan kelepasan untuk puluhan ribu penonton untuk berada di salah satu stadium, sebuah stadium tu. Okey, syaratnya adalah kena dapatkan suntikan vaksin terlebih dahulu. Sebelum masuk ke dalam stadium tersebut. Macam kat Malaysia pun saya rasa akan buat perkara sebegitu rupa. Saya rasa bukan saja untuk perlawanan bola sepak, malahan tentang sektor-sektor lain pun sama juga. Contohnya macam nak tengok wayang ke lepas ni pun mungkinlah kena ada vaksin dan sebagainya. Kita tak tahu kan. Mas sejahtera itulah yang akan menjadi kunci ataupun titik kita untuk menunjukkan yang kita ni selamat untuk berada dalam satu komuniti, untuk kita berjumpa dan berdepan dengan orang. Dan kita harapkan agar anda semua, kalau yang belum mendaftar, tolong mendaftar. Dapat vaksinasi punya appointment tu, tolonglah hadirkan diri anda. Jangan kita kecewakan lagi ramai rakyat Malaysia yang inginkan satu hari nanti tanpa COVID-19. Betul. Dan sebenarnya disebutkan tadi kan, antara ancaman ketika PKP ini, ramai yang sebenarnya kesesakan dengan wang. Ramai yang cuba melakukan apa saja dalam daya mampu mereka, termasuklah dengan membuatkan scam, penipuan dan macam-macam lagi. Dan kita nak tahu apakah sebenarnya antara yang akan dilakukan oleh negara kita sendiri untuk memastikan keselamatan kita daripada ancaman cyber ini. Dan rasanya kita telah pun bersedia bersama dengan tetamu kita. Belum lagi. Tapi itulah, adakah anda pernah bila sendiri mengalami ancaman seperti itu? Contohlah skim cepat kaya ke, orang nak scam cinta awak ke, love scam ke apa kan? Love scam tu saya macam ternanti tau. Sebab apa? Bukan ternanti macam syok love scam ni, tapi saya macam nak tengok sejauh mana dia boleh pergi. Sebab kita tahu, okey, kita awak layan lah. Saya tapi beritahu kat bini dulu lah, apa-apa pun. Sekejap lagi habis dikejar apa kan. Saya beritahu lah sebab love scam ni, kadang macam saya macam terfikir bagaimana agaknya salah satu ataupun salah seorang individu tu boleh tertipu dengan love scam ni. Kan? Sebab mungkin dah lama duduk bersorangan ataupun dijanjikan pelbagai kemewahan. Tapi pandai juga yang love scam ni daripada negara luar ni, kadang mereka taburkan dengan janji-janji manis. Nak belajarlah ayat-ayat manis dia tu macam mana. Alamak, tapi cakap kat bini lah. Okey, bagus nak cakap kat bini. Dan bukan antara individu saja, tetapi juga antara syarikat-syarikat besar juga tertipu dengan dalam peringkat jutaan juga ya. Kita melihat apakah persediaan kita tahun ini. Kita bersama dengan Insinyur Mat Shah Nuri Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA MKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sofia. Terima kasih. Sihat ya tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nak kongsikan kita sedikit sebanyak perincian persediaan kerajaan kita dalam melancarkan Strategi Keselamatan Cyber Malaysia MCSS 2020 ke 2024 pada 12 Oktober 2020 dalam persediaan menangani ancaman cyber yang kian lama kita melihat semakin membuas. Mungkin nak kongsikan sedikit apakah perancangan kita. Okey, terima kasih Sofia. Seperti yang Sofia mention dua kan tadi bahawa
strategi keselamatan cyber Malaysia ataupun Malaysia Cyber Strategy telah dilancarkan daripada bulan Oktober tahun lepas oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ya. Jadi untuk menjayakan aspirasi strategi ini dan agenda pengurusan keselamatan cyber negara, semua pihak perlu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing. Hal ini kerana tanggungjawab keselamatan cyber ini tidak terletak pada satu agensi sahaja atau agensi keselamatan sahaja. Sebaliknya memerlukan kerjasama daripada semua, penglibatan dari semua peringkat komunitas. Oleh itu, pelaksanaan strategi ini telah mengambil kira keseluruhan ekosistem keselamatan cyber, termasuklah agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi kritikal, akademia, organisasi swasta, industri, NGO dan rakyat keseluruhan. Jadi semua program yang digariskan dalam strategi ini mempunyai kumpulan sasar tersendiri dan diterajui oleh agensi-agensi tertentu dengan sokongan daripada agensi-agensi lain yang berkaitan. Dalam berarti kata lain, sesuatu inisiatif itu tidak dilaksanakan secara silo. Sebaliknya dilaksanakan secara bersama-sama dan bersepadu. Jadi apa yang saya ingin tekankan di sini adalah strategi ini akan dilaksanakan melalui pendekatan bersepadu. Semua komuniti keselamatan cyber seperti agensi kritikal yang disebut tadi, agensi berkuasa, syarikat PKS, universiti, industri, NGO akan terlibat dalam usaha menangani ancaman cyber ini untuk dilaksanakan strategi ini dengan jaya. Malah, kerajaan sedang bangunkan satu program khusus untuk program pengetahuan dan kesedaran yang melibatkan rakyat keseluruhan. Sofia ada sebut tentang scam tadi. Dia punya impak atau implikasinya yang sangat besar. Kerugian yang melibatkan ratusan juta ringgit setahun. Betul. Jadi kita perlu tangani ancaman ini secara bersama, secara bersepadu, melibatkan semua pihak. Keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Ya, Tuan sebutkan inisiatif yang bersepadu ini kan antara yang menjadi satu pendekatan yang diguna pakai dalam negara kita dalam menghadapi segala jenis ancaman termasuklah pandemik COVID-19. Dan daripada segi pelaksanaan sites ini mungkin Tuan boleh perincikan apakah ialah persediaan di dalamnya dan juga kesediaan MKN dan JPM yang difahamkan pada ketika ini sangat sibuk dalam pengurusan COVID-19, Tuan. Okey, program SciDesk yang mention tadi adalah salah satu daripada 113 program yang kita telah gariskan masa tadi. SciDesk ni adalah kata ringkas, short form Cyber Defence and Security International Conference and Exhibition. Right. Jadi walaupun MKN, JPM sekarang ni sangat sibuk dalam pengurusan COVID-19 ini, kerajaan memutuskan supaya program ini diteruskan kerana ianya adalah sangat penting. Dalam masa persekitaran situasi COVID ini, banyak insiden-insiden cyber yang berlaku dan penjenayah ini mengambil peluang kerana ramai kita bekerja dari rumah, kita meningkatkan kebergantungan kita kepada infrastruktur digital yang membuatkan ruang untuk penjenayah cyber ini lebih untuk melaksanakan aktiviti mereka. Jadi kerajaan tetap komited dalam melaksanakan keselamatan negara, memastikan keselamatan negara terjamin secara keseluruhannya, tidak kira dari segi ekonomi ke, kesihatan ke, maupun keselamatan cyber. Jadi semuanya adalah penting dan sama-sama perlu diberi perhatian. Walaupun setiap hari kami di MTM sibuk dengan pengurusan pandemik ini, tugas menguruskan keselamatan negara keseluruhannya tetap dilaksanakan. Jadi berikutan itu, SciDesk ini yang merupakan satu program cyber, ia merupakan satu program persidangan dan pameran keselamatan cyber antarabangsa melibatkan komuniti keselamatan cyber seluruh dunia. Wow. Program ini adalah satu program libat urus yang melibatkan pakar-pakar daripada agensi kerajaan, universiti, syarikat swasta dan industri dengan mengumpulkan pakar-pakar keselamatan cyber seluruh dunia ini untuk berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka, termasuklah semasa pengurusan COVID ini. Macam mana kita menguruskan menangani ancaman cyber ini. Dia melibatkan pelbagai pihak, pakar teknikal dan semua komuniti dalam keselamatan cyber. Jadi dalam melaksanakan usaha ini, kita mengambil kira ketiga aspek yang utama. Design, proses dan teknologi. Jadi kita nak meningkatkan kepakaran,
kita nak bangunkan strategi dan juga penggunaan teknologi yang bersesuaian. Jadi dengan situasi semasa ini, kita akan laksanakan program SciDev ini secara maya sepenuhnya. Dia akan dilaksanakan pada 28 Jun ini dan berakhir kepada 30 Jun. Dan akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik. Kita betul-betul menyambutlah kerana kita melihat mungkin antara intipati boleh dikongsikan oleh banyak negara di seluruh dunia ini boleh memperkukuhkan lagi keselamatan jaringan cyber kita di negara kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Insinyur Mat Shah Nuri Mat Zain, Ketua Eksekutif Agensi Keselamatan Cyber Negara NAKSA MKN, sudi meluangkan masa. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Itulah antaranya yang boleh kita kongsikan hari ini. Kita harapkan agar jaringan keselamatan cyber kita terus dimantapkan kerana kita melihat sendiri ya, dalam tempoh 2020-2021 kita begitu bergantung begitu banyak dan tinggi sekali dengan penggunaan internet. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita akan bersama dengan rakan artis kita memberikan nafas baru kepada lagu 80-an. Segalanya di MHI. Oh, Sofia, tengok ni. KL dijangka hidup semula seawal Ogos. Wow. Tak lama lagi tu. Tak lama lagi, Ogos kan? Okey, ini yang dipaparkan di berita harian. Muka surat berapa ni? Sekejap, tengok Ogos apa ni? Muka surat 5. Okey, ataupun kita lihat dulu lah. Apa-apa pun, muka depannya Kerajaan perinci bantuan tambahan untuk rakyat. Okey, ada berita bergambar pengorbanan guru demi pelajar. Okey, yang menjadi pilihan penerbit adalah di muka surat 5 seperti mana yang saya katakan tadi. Okey, kenapa agaknya KL dijangka hidup semula Ogos ni, seawal Ogos ni? Sebab apa? Sebab kalau kita lihat dalam segi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PSCK, KL ni antara negeri yang mana mencatatkan angka yang tinggi juga untuk mereka yang telah pun membuat proses vaksinasi. Okey, bayangkan dalam program ini sehingga 20 Jun seramai 724,684 yang telah pun divaksin untuk satu dos ataupun yang mana dah melengkapkan dua dos sebanyak 141,094 ataupun 10.6%. Kayaknya tinggi jugalah kan untuk program vaksinasi. Okey, dalam masa yang sama juga di KL 5 inisiatif tambahan untuk membantu penduduk yang terjejas. Ini adalah salah satu inisiatif langkah kerajaan khususnya daripada pihak wilayah persekutuan untuk membantu mereka yang terjejas lah. Antaranya mereka memberikan 10% rebate cukai taksiran di BKL 2021 di KL dan juga mereka memberikan 10% rebate juga cukai taksiran PPJ 2021 di Putrajaya dan juga mereka mengecualikan penalti denda lewat cukai taksiran tertunggak tahun 2020 dan juga 2021. Okay. Itu antaranya lah. Okey, anda boleh baca di muka surat 5 tentang 5 inisiatif tambahan untuk membantu penduduk yang terjejas di KL dan juga di Labuan termasuk Putrajaya juga. So tentunya keprihatinan kerajaan itulah memastikan kita semua dapat menampung pembelajaran kita. Baik, kita teruskan perkongsian di NST di halaman utama dikongsikan Delta Danger antara nama yang diberikan varian-varian baru yang telah muncul. Perinciannya di halaman utama, tetapi apa yang menjadi pilihan penerbit adalah di halaman yang ke-14. Ini adalah tragedi yang telah pun berlaku. 1 killed, 4 injured in a 5 lorry collision near Simpang Pulai. The driver of a lorry carrying liquid petroleum gas was killed while 4 others sustained injuries in a 5-vehicle crash at the North-South Expressway. Dikongsikan gambaran di situ, seorang telah pun maut dan 4 lagi tercedera dalam satu pelanggaran yang agak tragis dan agak bahaya sekali di sini. Kami harapkan ini menjadi satu peringatan kepada anda semua. Walaupun jalan agak lenggang sekarang dan sebagainya, kita harapkan agar fokus kita apabila berada di jalan raya itu tetap pada peringkat 100% lah kita melihat antara kejadian tragedi seperti ini masih berlaku walaupun jalan tiada kereta. Betul, jalan lenggang apa semua kan. Okey, itu dipaparkan di NST. Okey, kita terus saja di Metro apa ceritanya di buku surat depannya. Lelaki hidap kanser kehilangan 4 anak bersilih duka. Okey, di berita bergambar di halaman utama Harian Metro, tapi yang menjadi pilihan penerbit di muka belakang masih lagi bercakap berkenaan dengan Euro 2020. Okey, debaran 90 minit untuk pasukan Portugal dan juga Jerman. Jadi kedua-dua pasukan ini kecut perutlah apabila masing-masing diikat 2-2 dengan lawan masing-masing. Dan untuk carta kumpulan, tahniah diucapkan kepada Perancis yang berada di tangga teratas kumpulan F, tempat kedua Jerman dan juga Portugal. Ketiga-tiga pasukan ini telah pun layak
untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Dan ini dia carta untuk laluan ke final. Kita lihat mungkin laluan yang agak berliku sikitlah untuk Belgium dan juga Portugal, satu pertembungan hebat. Juga satu pertembungan menarik juga, England lawan Jerman, seperti mana yang kita katakan di awal tadi dalam segmen pemain yang ke-12 itu kan. Okey, walaupun setiap pasukan mempunyai cara yang tersendiri, dan apa yang kita harapkan mungkin ada penyokong-penyokong yang mungkin menyokong individu-individu setiap pemain itu. Mereka tak support tim tapi support pemain. Contohnya macam Cristiano Ronaldo. Ramai di antara kita yang macam tak support Portugal tapi disebabkan mungkin Ronaldo itu, yalah baru-baru ni kan ada macam viral juga, dia tolak minuman apa semua kan, menyebabkan saham tersebut jatuh dan sebagainya. Nampak tak? Ianya memang mencetuskan satu perkara yang besar dalam industri bola sepak Malaysia pula dunia. Apapun kita nantikan kehangatannya dan kita akan menonton dulu persembahan ini untuk memaparkan siapakah artis kita hari ini. Jom saksikan nanti. Istimewa buat penonton MHI. Serangkai mawar yang kau kirimkan kini kian layu. Aku tak sanggup memandang padanya keranamu. Hati yang luka semakin berdarah, mungkin tak terubah. Aku tak sanggup menahan pedihnya memaksaku. Terkaku duka sampai hati kau mempermainkan cinta suciku. Kau gores hatiku, lalu kau coba membalutnya. Tapi dengan ku tahu akan maksudmu hanya untuk melukakan semula. Sebagaimana yang pernah kau lakukan, ku hanya satu di antara kumpulan kupu-kupu hiasan dindingmu. Ya. Kabut Serangkai Mawar versi 2021. Okey, kalau anda dengar lagu tu macam pernah dengar lah. Mamak kita, ayah kita pernah dengar lagu ni. Lagu zaman bercinta kan. Siapa ni? Sofia, siapa yang nyanyi lagu ni? Nyanyi asal siapa? Zaitun Sami'an. Yes, pandai-pandai. Nak juga lagu Melayu. Saya tahu juga tau. Zaitun Sami'an. Okey. Dan dinyanyikan semula oleh penyanyi yang hebat ni, Mafarika. Okey, kita terus saja nak bersama dengan Mafarika lah kan? Jom. Okey, Assalamualaikum Mafarika. Sedap nama. Selamat pagi. Hai, Mafarika, nak panggil apa sebenarnya ni? Panggil Mafa je. Mafa. Okey. Mafa ni terkenal loh Sofia. Kan. Pada tahun 2011 untuk masuk program Vokal Bukan Sekadar Rupa. Jadi naik juara. Lepas tu yang paling gempak ni masuk Asia's Got Talent. Wow. Dapat standing ovation, saya ingat lagi kan. Apa? J-Park apa semua tu, David Foster, Anggun semua semua diri kan. Wah, okey. Jadi itu antara pencapaian yang dilakukan oleh Mafa sendirilah. Okey Mafa, sihat ke pagi ni? So far okey lah, lepas kena cucuk hari Isnin lepas. Kena cucuk dah. Macam mana, ada simptom dia okey tak? Rasa badan-badan macam berluka sikit. Lepas tu
rasa ngantuk je. Betul lah, ada orang simptom lepas cucuk tu lah dia. Ngantuk tak apa, ada yang ni lapar. Sebaiklah tak makan lapar semua kan. Okey, Mafa aku nak tanyalah sebab bila kita dengar balik rendition terbaru ni dan saya sempat semalam nak dengar balik yang lagu asal dan juga lagu nyanyian Mafa sendiri. Rasa macam wow, nafas baru sangat-sangat sedap dan sangat cantik dia punya arrangement dan segalanya. Macam mana Mafa boleh mencari idea bersama dengan tim semua untuk buat remake bagi lagu ni? Okay, it's because Mafa memang jenis yang very particular about music arrangement. Mafa itu memang main violin. So, Mafa memang suka music arrangement yang a little bit extra. Bukan just macam runut bunyi yang biasa, macam band saja. Mafa nak yang extra, so Mafa bagi reference dekat diorang. So, itulah hasilnya. Nak tanyalah, kadang-kadang ada seorang setengah penyanyi yang menyampaikan lagu-lagu bukan nyanyian asal lah kan. Kadang-kadang mereka ni pun nak ada penjiwaan sendiri. Sebab saya difahamkan untuk menyanyikan lagu ni, Mafa sendiri pun ada ceritanya nak menjiwai lagu ni, ada cerita di sebaliknya. Mungkin boleh kongsikan? Biasalah, kisah-kisah percintaan. Orang pun mesti pernah bercinta kan. So kita relate kan benda tu dengan lirik lagu. So bila kita sedih, kita akan faham lirik. Tapi bila kita happy, kita akan faham the melody. So bila kita sedih tu, kita relatekan benda tu. Macam itulah kita expresskan the feelings in the song. Gitu. Mafa sendiri pernah berjumpa tak face to face dengan Zaitun Samion? Okey, setakat ni belum lagi, tapi Mafa memang ada request untuk berjumpa dengan dia as respect sebab dia penyanyi asal lagu tu kan. Okey. Jumpa tak pernah? Pernah tak macam cuba nak call ke? DM ke? DM ke? Pernah tak? Label yang callkan untuk Label yang Mafa. callkan. Okey, Mafa kita ni ada satu surprise. Ya. Pagi ni MHI yang callkan. Video call lagi. Surprise. Kita bersama dengan Zaitun Samion sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Kak Tun, sihat ke tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mafa okey tak Mafa? Okey, rasa macam Mafa nak tanya apa-apa tak? Nak tanya apa-apa tak? Kita bagi peluang ni. Dekat ni, Mafa sendiri. Ada nak tanya apa-apa? Mungkin persoalan-persoalan yang sebelum ini nak tanya, tak dapat. Apa Mafa nak tanya kepada Kak Tun? Okey, kalau Mafa rekod lagu tu mengambil masa 3 hari, campur semua 10 jam, nak tahu akak rekod lagu tu ambil masa berapa lama? La ilaha illallah, lamanya. Sampai 3 hari. Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? You know, masa buat album tu mesti you lancar dulu dia punya seni kata, and then melodi dia. Sampai 3 hari saya buat apa? sebab backup vocal pun saya buat. Sebab tu dia ambil. Oh, I see, backup. Kak Tun pula berapa lama nyanyikan lagu tu? Sejam ke? Ya, lebih kurang. Wow. Betul lah Kak Tun. Okay, Kak Tun bila dengar rendisi Mafa Rika ni bagi lagu Kak Tun sendiri, apa yang terlintas benda pertama bila first time dengar tu? Saya lebih terharu, lebih ada juga artis-artis baru ni seperti dia masih mengingati saya dan lagu Kabut Sangkar Mawar. Secara tak langsung peminat-peminat pun ingat saya. Betul. Itulah dia. Macam pagi ni pun macam bila kita siarkan nyanyian daripada Mafa tadi kan. Ramai di antara penonton Malaysia hari ni saya rasa macam, "Ui, ini lagu Zaitun Samion." Macam saya tahu dah lagu tu. Betul kan? Kadang-kadang mungkin kita fikir bagaimana keadaan Kak Zaitun Samion sekarang ni. Jadi inilah dia kami bawakan untuk anda secara eksklusif kan. Okey, jadi Kak Zaitun Samion, apa aktiviti Kak Zaitun Samion sepanjang PKP ni ada kat rumah ni? Dengan ceritanya selalu buat Itulah TikTok. Boring. Boring dah duduk kat rumah je, tak ada buat apa. Ada buat TikTok kan? Dengan cerita ada buat TikTok dekat kan? rumah. Berkaraoke. Wow. Exercise. Dalam rumah je lah. Dan saya mengaji untuk menambahkan lagi. Okey. Amal ibadat dah usia dah lanjut kan. Mafa bila nak membuatkan lagu Kak Tun semula kan, ada tak
kena buat apa-apa extra untuk mendapatkan penjiwaan lagu tu? Sebab lagu Kak Tu ni kita dengar pun meremang, kita boleh feel segalanya. Bagi Mafa macam mana? Maaf. Ya, first of all, Tanya label lah. lirik tu kita kena feel kan betul-betul. Betul. Mafa tanya label apa cerita di sebalik lirik ni. So bila dapat tahu cerita tu barulah kita faham macam mana penceritaan lagu. Okey. I think you nyanyi bagus. Ya. The best, I think. Wow, the best. Oh. Ada tak minta komen Yes, daripada the best. minta komen daripada Datuk M Nasir. Kan apabila dah menyanyikan lagu ni, kan apa kata Datuk sendiri? Mafa. Kalau nak cakap komen Datuk sendiri, dia kan tak banyak cakap. So dia macam senyum. Kalau ada benda tak okey, dia akan bagi tahu lah apa yang tak okey. Yes, dia very cool. Ya. Nampak macam garang kan, tapi very cool. Very cool. Okey. Kak Zaitun. Ya. Kak Zaitun, kita ada special request ni. Permintaan Tolonglah istimewa. tunaikan. Tolonglah tunaikan untuk semua para peminat yang duduk nanti tunggu Kak Tu ni. Kita nak dengar Kak Tu nyanyi sikit je. Verse bagi lagu Kau Buat Serangkai Mawar ni. Why not kita duet? Okay, cantik. Wow. Okay, Mafa, come on. I take first of all, you second. You Okay, ready semua. Okay, ready? Serangkai mawar yang kau kirimkan kini kian layu. Aku tak sanggup memandang padanya kerenamu. Take it. Hilang luka, semakin berjarak, mungkin tak terubah. Aku tak sanggup tahan pedihnya, memaksaku bersatu duka. You have a good voice. Okey, Afat sambung. Saya tahu yang kupu-kupu. Itu dia antara lama dan baru. Yes. Ni satu, mantap. tapi satu gabungan yang saya rasa macam sangat serasi. You take high key, right? Ya, Kak Tun? Okay, take it. Sampai hati kau Sambung balik. Yes. mempermainkan cinta suciku. Ya. Kau gurih hatiku, lalu kau cuba membalunya. Wow. Okey. Standing ovation jom. Standing ovation. Hebat. Ke sini juga lah. Saya terpotong kamera nanti. Okey. Ya. Kak Tun bila macam mana Kak Tun mengekalkan ialah suara tu dari zaman ke zaman, generasi ke generasi, tetap ialah sama, tetap sama. Macam mana? Apa petuanya? One thing is that I tak minum air batu. Okey. Kalau air minum air batu tak boleh take high key, you know. Ya. Pedas lagi pedas lagi bagus. Every morning kita buang kahak tu. Then kita practice lah. Ya, inilah antara putu-putu orang lama kan yang generasi baru kena amalkan. Mafa kena ambil ni Mafa. Mafa sendiri pun punya vokal yang mantap juga. Apa rasanya Mafa? Ya. I suka tinggi saya tu. Selalunya sebelum perform tak boleh minum air kosong sebab takut tekak tu terlalu bersih, dia tak cukup air liur untuk bagi lancar. Ya. Yalah, masing-masing adalah caranya tersendiri kan. Okey, kita nak tahulah perkembangan terbaru Kak Zaitun Samion sekarang ini. Ada tak mungkin bercadang, ada nak keluarkan lagu baru ke? Saya teringin juga nak buat album baru. Okey. Belum ada yang nak meminang saya. Ya. Okey, insya-Allah mana tahu mereka komposer-komposer kan yang mungkin melihat kami pada hari ini mungkinlah ada rezeki insya-Allah. Doa-doakan. Amin insya-Allah. Bagi Mafa pula bagaimana? Adakah kita akan lihat Mafa membuat rendisi lagu-lagu lama lagi ke? Apa projek seterusnya? So far tak ada plan lagi untuk memperbaharui lagu lama. Cuma kita nak keluarkan lagu baru. Okey. So, bila tu? tahu lagi lah keluar tu.
Ya. Why not satu hari nanti kita berduet? Betul. Call lah Dato' M. Nasir. Nampak Cakap call Kak Dato' M. Zaitun dah Nasir. invite bawa M. Nasir sekali. Kan? Lagu ni tadi pun boleh duet juga. Tadi kita dah screen test tadi, sedap juga. Sedap kan? Okey, ni Kak Tun. Tadi kan saya ada mention, Kak Tun saya tengok followers dekat TikTok bukan main lagi. Makin hari makin ramai. Macam mana? Alhamdulillah. Macam mana Kak Tun boleh kata orang tu, yelah nak ikut kepada peredaran budak zaman sekarang ni. Nak juga install aplikasi TikTok, nak ada akaun sendiri. Bagaimana? Macam mana boleh dapat idea tu Kak Tun? Anak-anak ke yang suruh ke apa? Okay, no comment. Okey, tak apa. Kalau no comment kita tak tanyalah kan. Okey, tapi anda semua mungkin boleh lihatlah video-video yang dipaparkan dekat aplikasi TikTok Kak Zaitun Samio sendiri kan. Saya sempat dah tengok. Tu saya rasa baguslah sebab peminat-peminat pun siapa yang dalam generasi muda pun boleh terus mengikuti perkembangan Kak Tun kan. Saya rasa itu yang paling membuat lagi relevan lah. Saya bila-bila pun akan ingat Kak Tun. Bagi Mafa pula bagaimana melihat ialah dengan step membuat lagu lama ni dihidupkan semula, adakah peminat-peminat sukakan usaha ni macam mana? So far feedback yang Mafa dapat semua positif lah. Most of it adalah positif. So Mafa pun happy sebab kita dah spend banyak time untuk buat nafas baru lagu ni. So hard work pays off lah. Hard work pays off. Yep. Okey, ada sesuatu ke Kak Tun nak disampaikan kepada peminat-peminat Kak Tun yang sedang menyaksikan Malaysia Hari ni pada hari ni? Silakan Kak Tun ambil kesempatan ni. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih berjutaan kepada rancangan Malaysia Hari ini, especially TV3 and both of you dan penyanyi yang akan menggantikan tempat saya kemungkinan akan jadi diva juga. Mafa. Dan masih minta mereka masih meminati saya lagi. InsyaAllah. Walaupun saya dah berumur. Ramai minat lagi Kak Tun. Ramai sayang lagi Kak Tun, tak pernah lupa. Ni nasib baik PKP ke tak PKP ni ramai orang datang rumah ni. Nak raya haji ni. Okey, baik, terima kasih Kak Tun. Kami doakan semua Kak Tun sihat sentiasa kat rumah. Okey, dan juga kepada Mafa, all the best dalam industri. Banyakkan lagi kita nak dengar hasil karya Mafa lepas ni. Ya. Okey, stay safe. Assalamualaikum. InsyaAllah. Bye-bye. Okey. Waalaikumsalam. Cantik kan kita melihat kesinambungan the old and new, baru dan lama. Sedap je dengar. Kita memang tak jangka sebenarnya mereka nak berduet waktu ketiga tu. Itu memang tak di-plan langsung tak, kita ya. tak plan. Nampak tak? Itu idea Kak Tun sendiri kan? Betul. Okay, Steady Kak Tun. Baik. Okey. Ya. Walah cakap dia. Okey, kita sampai ke hujungnya Sofia. Jadi kita macam biasalah ucapkan terima kasih kepada anda semua dan paling penting sekarang ini untuk anda berjaga-jaga sebab sekarang ini kita risaukan tentang varian baharu. Betul. Ada Delta, ada Beta dan sebagainya. Jadi kita nak bawakan pengisian hari Isnin, kita nak bawakan apa Sofia? Gangguan mental semakin membimbangkan. Bukan saja kita jaga badan kita, kesihatan kita, tapi kesihatan mental juga perlu diutamakan. Kita jumpa anda Isnin ini hanya di Malaysia Hari ini. Lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye.